Okey, selamat pagi murid-murid. Hari ini saya nak bincang jawapan, cara nak kira dan jawapan. Macam mana nak cari jawapan untuk soalan latihan yang kamu buat hari itu. Kita itu minggu lepas kamu belajar mengenai 4 perkara kan. Harga kos, ni harga kos, harga jual dan untung rugi. Kan? So dalam tajuk ni kamu kena bayangkan kamu ni seorang peniaga. Seorang peniaga. So kamu apa yang kamu buat bila kamu peniaga? Kamu jual barang. Kamu jual barang. Jadi bila kamu jual, bila kita terlibat dalam sesuatu perniagaan, kamu akan mengalami dua perkara, sama ada untung ataupun rugi. Untung ataupun rugi macam kamu dah belajar minggu lepas kan. Okay. So untuk jawab soalan ni kamu kena bayangkan kamu ni sebagai seorang peniaga ya. Kamu kena bayangkan. Kamu bayangkan kamu sebagai peniaga, bukannya sebagai pembeli. Okay. Kan tak lama kamu nak berniaga lepas ni bila kamu dah besar kan. Okay. So harga kos ni ialah harga, ingat balik kan, harga kos ni ialah harga asal yang kamu dapat barang ni. Okey, contohnya kamu bayangkan kamu nak jual kipas. Ni kipas kan. Okey, kipas. So harga kos ni ialah kalau tak ingat boleh tengok balik dalam buku teks ataupun video yang kamu dah belajar minggu lepas. Okey, so harga kos ni ialah harga yang kamu dapat barang tu sebelum kamu jual. Okey, jadi saya kata bayangkan kamu sebagai peniaga. Jadi kamu tak buat kipas ni. Kamu tak buat kipas ni tapi kamu dapatkan dengan dengan pengeluar lah, dengan kilang contohnya. Kamu ambil dengan kilang. Kilang yang buat kipas ni. Contoh kamu dapatkan dengan kilang yang buat kipas tu, kilang buat kipas, kamu pergi dapatkan stok kipas ni dengan kilang tu sebab kamu nak jual dekat kedai kamu lah. Kan? Jadi bila harga kos tu ialah harga yang kamu dapat kipas ni daripada kilang tu, harga kos. Okey. So harga jual ni ialah harga yang kamu nak jual kipas ni dekat kedai kamu. Okey, bayangkan kamu peniaga. Saya ulang balik kamu bayangkan kamu sebagai seorang peniaga. Kamu pergi dapatkan kipas ni dengan kilang. So ini adalah harga kos. Kamu pergi dekat kilang. Okey, kilang, saya nak ambil kipas ni. Saya nak beli kipas dengan kilang ni sebab saya nak jual. So kamu beli, kilang tu kata okey, saya bagi kamu harga ni. So kamu beli dengan kilang, kamu dapatkan dengan kilang harga RM95. Jadi kat kedai kamu akan jual harga ni lah. So sekarang ni kamu nak tahu, kamu untung ke rugi? Okey. So untung ke rugi ni, kalau kita tahulah untung untuk kamu, tahulah untung untuk apa kan. So kalau kamu tengok dekat sini, harga jual dia lagi mahal ke lagi rendah daripada harga yang kos yang dia dapatkan daripada kilang ni? Bayangkan kamu peniaga. So kalau kamu tengok dekat sini, harga jual dia lagi tinggi, lagi tinggi daripada harga kos. So untung ke rugi kamu? Kamu bayangkan kamu peniaga. Bayangkan kamu peniaga, harga jual yang kamu jual dekat kedai tu lagi tinggi daripada harga yang kamu dapat kat kilang ni, daripada kat kilang. So untung ke rugi? Mestilah untung lah. So kamu tulis kat sini, untung. Nampak untung, saya tulis untung. Okay. So kamu untung. Kamu memang kena bayangkan sebagai peniaga lah. So sekarang ni kamu nak tahu kamu untung berapa, kamu tengok balik formula tu. Kan? Ataupun kamu bayanglah untung ni adalah sesuatu yang kita dapat lebih. Kan? Kita dapat lebih. So kamu ambil harga jual ni, kamu tolakkan dengan harga ni. Kamu nak tahu berapa untung kamu dapat. Kan? So ni saya dah buat jalan kira dah. Okay, so soalan 1 ni, harga jual saya tolak dengan harga kos. So kamu akan dapat berapa kamu untung. Untung kamu ialah RM34. So kamu tulislah untung RM34. Boleh?
Okey, untung RM34. Saya tulis balik. Untung RM34. Okey, boleh. Okey, kalau kamu tak ingat lah, kalau kamu rasa tak boleh nak bayangkan macam mana nak kira untung tu, kamu tengok balik dekat dalam buku teks ni ataupun yang kamu dah belajar minggu lepas. Untung tu, cara nak kira untung, harga jual tolak harga kos. Ni harga jual. Betul lah saya tolak. Harga jual ni saya tolak dengan harga kos. Formula dia ni. Ni cara nak kira untung. Nak cari untung kan, kita untung sekarang ni kan. Kita untung. So nak cari untung, ambil harga jual. Harga jual tolak harga kos. Harga jual tolak harga kos. Harga jual tolak harga kos, dapatlah RM34. Okey, nampak Okey. So untung saya RM34. Boleh Okey, ni jalan kira untuk soalan 1. Okey, kita tengok pula soalan 2, macam mana nak kira. Okey. So bayangkan kamu sebagai peniaga lagi. Untuk bab ni kamu kena bayangkan kamu sebagai peniaga. Kamu nak tahu untung rugi ni melibatkan peniaga kan. Okey. Jangan fikir sebagai pembeli lah. Okey. So sekarang ni kamu bayangkan kamu nak jual pula apa ni? Almari kan, almari pakaian. So dekat sini dia tak bagi tahu harga kos dia berapa. Harga yang dia dapatkan kat kilang ni berapa. Harga asal dia tak tahu berapa. Tapi dia kata harga yang dia jual dekat kedai dia ialah RM445. Dan untung dia adalah RM90. So sekarang ni kamu nak tahu berapa, macam mana nak kira harga kos ni. Macam mana nak kira harga kos ni. So sekarang ni kamu bayangkan. Okey, aku berniaga. Aku jual almari ni dekat kedai RM445 dan aku dapat untung RM90 daripada barang yang aku jual ni. So, bila kamu untung jual barang ni, harga yang kamu dapat kat kilang ni lebih kecil ke lebih besar daripada harga jual ni? Cuba bayangkan. Kamu nak untung ni, untung RM90. Kamu kena dapatkan harga ni lebih kecil daripada harga yang kamu nak jual ataupun lebih besar daripada harga yang kamu nak jual. Bayangkan. Apa? Okey, mestilah lagi kecil lah. Harga kos ni lagi kecil lah. Kamu sekarang ni nak untung kan? Kamu bayangkan kamu nak untung berniaga. So, kamu mesti dapatkan harga almari ni dekat kilang ni, harga yang lebih kecil lah daripada ni. Boleh? Kan? Okay, so, harga ni mesti lebih kecil daripada harga yang kamu nak jual. So, kalau lebih kecil, kalau harga kos ni lebih kecil, maksudnya kamu nak dapat kamu nak dapat nilai yang lebih kecil. Kamu kena buat apa? Nak tambah ke nak tolak? Kalau kamu tambah, nilai tu akan jadi makin besar. So, kamu kena tolak lah. Kamu nak dapat benda tu, kamu nak dapat nilai yang lebih kecil, kamu mesti tolak. Sebab tolak ni apa? Tolak ni kita buang. Kamu kena ingat balik konsep tambah dengan konsep tolak. Tambah tu apa? Tolak tu apa? Tambah ni, bila kita tambah sesuatu benda tu, bila kita tambah sesuatu nilai tu akan jadi makin besar. Sebab tambah tu ialah kita gabung. 3. Contoh 3. Okay, contoh 3 tambah dengan 2. 3 tambah 2. Contoh 3 tambah 2. 3 tambah tu kita gabung kan. So 3 gabung dengan 2. 3 kita gabung dengan 2 makin besar ke makin kecil? Makin besar lah nilai dia. 5. So kamu tahulah kalau kita tambah, jawapan kita akan makin besar. Sebab tambah tu ialah kita gabung, kita campur. Tapi berbeza pula dengan tolak. Tolak ni kita buang. 3 tolak 2. 3 kita ada 3 pen. Kita ada 3 coklat. Kita makan 2 coklat tu. So tinggal lagi 1. So boleh faham tak konsep tambah dengan konsep tolak? Tambah kita campur, kita gabung. Sebab tu jawapan dia makin besar. Tapi tolak kita buang.
Sebab tu jawapan dia makin kecil. So sekarang ni kita nak dapat nilai yang lebih kecil kan? Sebab kita nak untung. So harga ni mesti lebih kecil daripada harga ni. So kita nak tahu berapa nilai untuk cari nilai yang lebih kecil, kita kena tolak lah. Kalau kita tambah nanti makin besar lah jawapan kita. So kita nak tolak, kita ambil yang ni, harga jual, kita tolak dengan untung RM90 ni, kita tolak. So tengok 445, saya buat jalan kira dah. Saya tolakkan dengan 90 harga jual tadi. Harga jual saya tolakkan dengan RM90 ni. So saya akan dapat 335 untuk harga kos. Boleh. So harga kos saya, harga yang saya dapatkan kat kilang ni, bayangkan kamu dapat kat kilang lah. So RM, kena RM ya, ringgit. Okay, RM335. Okay. Boleh. Okay. Saya nak tunjuk yang ni pula. Saya nak tunjuk sikit yang ni. Untuk soalan 4 dulu takut tak sempat masa sebab kita dah lama dah ni. Okay, tengok soalan 4 pula. Okay, soalan 4, okay, kamera kan. Okay, kamera sekarang ni. Okay, kamu tengok kat sini. Bayangkan kamu sebagai peniaga lagi lah. Okay, kamu dapatkan daripada kilang harga ni. Bayangkan kat kilang lah kamu dapat Okay, bayangkan kamu dapatkan kamera ni daripada kilang harga ni. Dan kamu jual pada harga ni. So, harga yang kamu jual dekat kedai kamu ni lebih kecil. Kan? Lebih kecil ni 850. Lebih kecil daripada harga yang kamu dapatkan daripada kilang. So, kamu untung ke rugi kamu menjual macam tu? Untung ke rugi? So, kamu rugilah. Kan? Boleh bayang tak? So, kamu rugi. So, kamu tulis dekat sini. Rugi. Okay, rugi. So, sekarang ni kamu nak cari berapa yang kamu rugi. Macam mana? Kamu nak cari berapa yang kamu rugi. So, kamu ambil harga kos ni, tolakkan dengan berapa yang kamu jual. Ataupun kalau kamu tak boleh nak bayangkan, kamu tengok dalam buku teks, muka surat. Ni, cara nak kira rugi. Nampak? Cara nak kira rugi, harga kos tolak harga jual. Cara nak kira rugi, harga kos tolak harga jual. So, nak kira rugi, harga kos tolak harga jual. So, jawapan dia ialah, ambil lah. Saya dah buat jalan kira untuk soalan 4 ni. Nampak kan? Okay, soalan 4 ni saya dah buat jalan kira. So, harga kos tolak harga jual. Jawapan dia 95. So, kamu rugi sebanyak RM95. Kita tambah tolak je kat sini. Tambah dengan tolak je. Okay, boleh. Okay. Okay, kita tengok pula. Saya nak cepat lah. Kita tengok pula soalan yang ke-6. Okay, motosikal ni kan. Okay. Harga kos. Harga kos ni harga yang kamu dapatkan dari kilang lah. Bayangkan kamu dapat daripada kilang motosikal ni. Sebab kamu peniaga. Kan? Kamu beli dengan kilang. Sebelum kamu nak jual dekat kedai kamu kan. Sebab of course lah takkanlah tiba-tiba barang tu ada kat kedai kamu kan. Mestilah kamu nak kena pergi ambil stok benda tu. Kecuali benda yang kamu buat macam nasi lemak ke. Okay. So, kamu ambil dengan kilang. Harga dia ni. Harga kos dia ni. Harga kos kan. Okay, ni harga kos. Tengok sini harga kos. Okay, so, ni adalah harga yang kamu dapatkan dari kilang. Berapa ni? 5,650. Kan? So, dia tak tulis sini berapa harga yang dia nak jual. Kan? Tapi dia kata dia rugi sebanyak berapa ni? Dia lupa nak tulis, dia lupa nak letak RM kat depan ni. So, dia rugi sebanyak RM450. Okey, so kalau dia rugi RM450, okay, kamu bayangkan kamu berniaga, kalau kamu rugi RM450, so kamu
harga jual ni lebih kecil ke lebih besar daripada harga kos? Cuba bayangkan. Itu mestilah lebih. Sekarang ni kamu rugi ni. Kalau kamu rugi, harga jual ni lebih kecil ke lebih besar? Harga yang kamu nak jual kat kedai ni. Mestilah lebih kecil. Kan? Betul tak? Sebab kamu rugi sekarang ni. Kamu sedang kerugian. So, bila kamu rugi, mestilah harga yang kamu jual ni lebih kecil. So, bila kamu nak tahu yang lebih kecil, kamu nak buat apa? Tadi saya dah terangkan mengenai konsep tambah dengan konsep tolak. So, macam mana? Okay. So, kamu kena nak cari nilai lebih kecil, kamu kena tolak lah. Yang ni, harga yang kamu dapatkan daripada kilang ni, kamu tolak dengan RM450 ni. Tolak yang rugi ni berapa, kamu akan dapat berapa harga kamu jual. Saya dah buat jalan kira ni. So, harga kos tadi yang kamu dapatkan daripada kilang, tolak dengan berapa yang kamu rugi, kamu akan dapat RM5,200. So, sini harga yang kamu jual ialah, nampak tak? Okay, harga yang kamu jual ialah RM5,200. Okay, nampak? Okay, RM5,200. Okay, kamu rugi. Sebab tu, nilai kamu. Sebab tu lebih kecil lah. Sebab kamu kerugian sekarang ni. Nampak? Rugi. Rugi. Okay, kita tengok ada sempat lagi masa. Tengok yang mesin basuh ni. Okay, mesin basuh ni. Mesin basuh ni. Okay, ni harga kos. Harga yang kamu dapatkan daripada kilang. Okay, kamu nak jual kat kedai ni. Macam tadi lah. So, dia tulis kat sini kamu untung. Untung berapa ringgit? RM125. So, kalau kamu untung, sekarang ni kamu jangan tengok lagi nilai ni berapa. Kamu tengok kamu untung. So, kalau kamu untung, harga jual ni dia akan jadi lebih besar ke lebih kecil daripada harga kos? Pada harga yang kamu dapatkan kat kilang ni. Harga jual yang kamu nak jual dekat orang ni berapa? Lebih besar lah daripada harga ni. Sebab sekarang ni kamu untung. Bila kamu untung, harga yang kamu nak jual ni mesti lebih besar daripada sini. Kalau kamu jual lagi murah, macam mana kamu nak untung? Kan? Tu rugi pula nama dia. Sekarang ni dia tulis sini untung. Nampak? So, ni harga ni mesti lebih besar daripada harga ni. Kan? So, macam mana kamu nak cari, kamu nak dapat nilai lebih besar sekarang ni? Ni nilai asal dia kan. Kamu nak dapat nilai lebih besar, apa yang kamu nak kena buat? Ingat balik konsep tambah dengan tolak. Kalau kamu nak nilai itu lebih besar, kamu kena tambah. Kalau kamu nak nilai itu lebih kecil, kamu kena tolak. So, kalau kamu nak nilai lebih besar sebab untung, mestilah kamu kena tambah. So, ambil harga ni RM690, tambahkan dengan 125. So, saya dah buat jalan kira ni. Soalan 3. Okay, harga asal ni saya tambahkan dengan keuntungan dia. So, saya dapat RM815. Nampak? Okay. So, sini harga yang kamu jual ialah RM815. Nampak? RM815 ni lebih besar daripada harga kos lah. Kan? Kamu jual lebih mahal sebab kamu untung. Kamu nak untung. Nampak? Kamu untung sekarang ni. Okay, last kita tengok soalan 5. Soalan 5 Soalan 5. Okay, sofa ni. Okay, sofa ni untung kamu berapa? Okay, untung kamu 375. Sekarang ni untung. Jangan tengok lagi yang ni. Tengok dulu kamu untung. Tengok dulu untung ni. Untung. Nama untung. So, harga ni harga yang kamu jual. So, kamu kena cari apa dekat sini? Yang kosong ni. Yang kosong ni harga yang kamu dapatkan dekat kilang. Kan? Kamu jual 2,250 dan dia kata kamu untung. Bila kamu untung, ni harga kamu jual kan? Harga jual kan? Harga yang kamu jual kepada orang kan? So, kalau kamu untung, kat sini harga kos ni yang kamu dapat kat kilang ni mesti lebih kecil ke lebih besar daripada harga yang kamu nak jual dekat orang? Kamu nak untung sekarang ni. So, dia mestilah lebih kecil lah.
kamu mesti dapatkan harga tu lebih murah, lebih rendah daripada harga yang kamu nak jual. Kan, kamu nak untung ni sekarang ni. Takkanlah kamu nak jual, contoh kamu nak jual coklat kan. Kamu beli coklat tu, kamu pergi, contoh kamu nak jual dekat kawan-kawan kat sekolah kamu kan. Kamu beli coklat tu RM3 kan. Takkan kamu nak jual RM2. Tu rugilah. Kalau harga yang kamu nak jual dekat orang lebih murah. Kan. So sekarang ni dia kata dia untung lah. Dia untung. So harga yang dia dapat dekat kilang ni, harga asal ni, harga kos ni mesti lebih rendah. Sebab dia untung. So kamu bayangkan sekarang ni, kamu nak cari benda yang lebih rendah, lebih kecil. So tengok konsep tambah dengan tolak. Kalau kamu nak nilai tu lebih besar, kamu kena tambah. Kalau kamu nak nilai tu lebih kecil, kamu kena tolak. So sekarang ni dia nak cari nilai yang lebih kecil. Nampak? So bila nak cari nilai yang lebih kecil, ambil yang ni, tolak lah. Kena tolak kan. So yang ni, tolak yang ni. Takkan yang ni tolak yang ni, boleh tak? Kecil tolak besar. Sebab mesti kamu ingat lah. Kalau kita nak tolak, mesti besar tolak kecil. Kan? Kereta tolak kamu ke kamu tolak kereta? Kamu kereta lah tolak kamu. Kereta yang langgar kamu memanglah. Okay? Kereta yang langgar kamu sebab kereta lebih besar. Gajah tolak kamu, gajah pijak kamu ke kamu pijak gajah? Gajah pijak kamu. Besar tolak kecil kan? So ambil nombor ni, harga ni tolak dengan harga ni, nilai ni. Nilai ni tolak dengan nilai ni. So kamu akan dapat berapa? Harga kos. So saya dah kira ni. Saya ambil harga dia jual, saya tolak dengan berapa dia untung, saya dapatlah 1,000. Inilah nilai ni. Ni nampak. Ni. So saya tulislah dekat sini. Jadi harga yang dia dapatkan daripada kilang ni ialah RM1,875. Okey, boleh. So sebagai penutup, saya nak pesan kepada kamu untuk latihan mengenai harga kos, harga jual, untung rugi. Kamu mesti bayangkan kamu ini sebagai seorang peniaga. Peniaga. Okey, sekian, terima kasih.